Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua anak-anak? Cikgu akan teruskan subjek sains kita. Okey, subjek sains kita 4 dalam bab 10 hari ini iaitu kimia dalam perubatan dan kesihatan. Okey, sebelum tu cikgu nak kreditkan dulu PowerPoint ini. Terima kasih pada Cikgu Syuhada kerana telah menyumbangkan PowerPoint untuk kegunaan PDPR kita hari ini. Okey, sebelum ini, minggu sebelum cuti ni hari tu, cikgu dah terangkan, cikgu dah bagi awak rakaman video tentang 10.1, subtopik 10.1 dan juga 10.2. Jadi hari ini kita akan pergi kepada subtopik kita yang ketiga iaitu bahan antioksidan dan juga produk kesihatan. Okey, jadi sekejap lagi cikgu akan terangkanlah apa yang dikatakan dengan bahan antioksidan dan juga produk kesihatan ini. Okey, 10.3 bahan antioksidan. Okey, apa yang dikatakan dengan bahan antioksidan ni? Okey, ianya sebenarnya adalah bahan kimia, sebatan kimia yang diperlukan oleh badan kita ni untuk melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Proses pengoksidaan tu contoh macam kerosakan lah, contoh pada kulit. Okey, kulit kita semakin kurang anjal ataupun penghasilan jeragat pada kulit ataupun mata kita makin lama makin kabur. Itu adalah contoh proses pengoksidaan lah. Okey, so apa kepentingan bahan antioksidan ni? Tujuannya adalah untuk melindungi sel badan daripada kerosakan akibat daripada radikal bebas. Okey, so radikal bebas ni contoh macam radikal bebas ni contoh seperti asap rokok, okey, seperti sinar ultra ungu. Okey, sinar ultra ungu ni boleh menyebabkan kulit kita jeragat, kulit kita kering, okey. Dan contoh lain seperti bahan penceman lah, okey. Itu adalah radikal bebas. Okey, jadi bahan antioksidan ni ianya dianggap sebagai barisan pertahanan lah, okey, terhadap risiko mendapat sesetengah penyakit. Jadi memang badan kita ni memerlukan antioksidan ni, okey, untuk kesihatan kita. Sebenarnya badan kita ni boleh je menghasilkan antioksidan secara semula jadi. Memang badan kita berpotensi nak menghasilkan antioksidan. Tapi malangnya penghasilan itu semakin lama semakin berkurang, okey, disebabkan oleh peningkatan usia kita. Jadi kalau misalnya orang-orang yang berumur ni bagaimana dia nak meningkatkan perlindungan pada sel badan kita ni daripada radikal bebas, contohnya boleh meningkatkan penghasilan antioksidan tu melalui pemakanan yang betul. Jadi bahan antioksidan ni sebenarnya banyak juga di dalam makanan-makanan. Okey, jadi kita nak tengok pula lepas ni contoh-contoh bahan antioksidan dan contoh makanan yang banyak kandungan bahan antioksidan di dalamnya. Ini adalah contoh bahan antioksidan dalam makanan lah. Kalau kita tengok kat sini semuanya segar-segar. Okey, sayur-sayuran, buah-buahan, memang kita tahu dalam sayur-sayuran, buah-buahan memang banyak bahan antioksidan. Okey, dan kita tengok kebanyakannya semuanya berwarna-warni kan. Berwarna-warni tu sebenarnya boleh menentukan kandungan antioksidan yang berada di dalam makanan tersebut. Okey, kita pergi pada antioksidan yang pertama. Okey, contoh yang pertama adalah beta-karotina. Okey, beta-karotina ni kalau kita tengok kebanyakannya berada dalam makanan yang berwarna merah, kuning atau jingga. So ini adalah contoh-contoh koleksi makanan lah. Macam betik, kita ada lobak merah, kita ada tomato, kita ada orange, okey. Kita ada kat situ cili benggala. So beta-karotina ni sebenarnya apa tujuan beta-karotina ni? Tujuannya adalah sebenarnya baik untuk mata, kulit, okey, dan melindungi daripada radikal bebas lah. Jadi beta-karotina ni memang baik untuk mata. Okey. Seterusnya adalah sebelum tu beta-karotina ni juga diperlukan untuk wanita hamil. Okey, wanita hamil tujuannya adalah untuk perkembangan janin lah. Okey, so beta-karotina ni memang sangat-sangat elok untuk badan kita. Okey, kedua adalah lutein. Okey, lutein ni kalau kita tengok semuanya sumber-sumbernya adalah daripada
sayur-sayuran, buah-buahan yang berwarna hijau. Okey, lutein ni kebaikannya adalah untuk mata. Okey, selalunya untuk mata lah. Okey, kalau kita tengok kat sini banyak dalam sayur-sayuran yang berdaun hijau seperti bayam, kubis dan juga brokoli. Okey, tadi cikgu dah kata dah baik untuk mata kan. Sebenarnya dia sebenarnya boleh mencegah juga daripada mata kita mendapat penyakit seperti katarak. Okey. So itu adalah kebaikan lutein. Okey, seterusnya adalah lycopene. Okey, lycopene ni kalau kita tengok kat sini sebenarnya banyak pada sumber-sumber buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang berwarna merah. Okey, kalau sayur-sayuran tu contoh paling senang sekali adalah tomato lah. Okey, tomato. Kemudian kita ada berries, okey. Kemudian kita ada anggur merah, buah delima. Itu adalah semuanya sumber-sumber bagi lycopene. Okey. So apa kegunaan lycopene ni? Lycopene ni sebenarnya baik untuk kulit lah. Okey, dia ni sangat baik untuk kulit dan juga untuk perjalanan darah dalam badan kita. Okey, sebab tu kalau perjalanan darah dalam badan kita dan juga baik untuk kulit, sebab tu kalau makanan-makanan tambahan tu banyak yang guna berries. Okey, berries, strawberry ke, apa-apa sahaja jenis kategori berries lah, sebab memang baik untuk kulit. Okey, seterusnya benda yang biasa sangat kita tengok adalah vitamin C. Okey, vitamin C ni sebab tu vitamin C ni elok kita ambil daripada yang sumber-sumber semula jadilah. Banyak sebenarnya sumber-sumber semula jadi vitamin C ni. Contoh kat sini kita ada kiwi, okey, kita ada orange, okey, kita ada lemon. Okey, itu adalah sumber-sumber vitamin C. Sebenarnya dalam satu buah-buahan tu bukan ada vitamin C saja, dia ada juga vitamin-vitamin yang lain, dia ada juga bahan antioksidan yang lain, okey. Jadi tak semestinya satu buah-buahan tu satu saja kategori bahan antioksidan dalamnya, dia kadang-kadang tu lebih daripada satu. Okey, so apa kegunaan vitamin C ni? Apa keperluan vitamin C dalam badan kita ni? Okey, sebelum tu vitamin C ni dikenali sebagai asid askorbik. Okey, asid askorbik. Okey, selalunya mesti dalam buah-buahan yang rasa masam sikit, okey. Okey, rasa masam sikit. So apa kegunaan untuk vitamin C? Vitamin C ni sebenarnya baik untuk kulit dan cantik. Okey, untuk awet muda. Ianya digunakan juga sebagai bahan utama dalam penghasilan kolagen kulit kita. Okey, jadi sebenarnya vitamin C ni boleh membantu pembentukan kolagen. Sebab tu orang ambil vitamin C ni dia nampak muda sikit, okey. Dia nampak lebih muda, okey. Sebab vitamin C tu sebenarnya membantu penghasilan kolagen. Sebab tu kulit lebih anjal, lebih kejar, lebih bertenaga lah, kulit kita nampak lebih berseri. Okey, seterusnya vitamin E. Okey, vitamin E dikenali sebagai alpha tocopherol. Okey, banyak sumber-sumber vitamin E ni kita ada dalam sumber ke kacang, kita ada dalam sayur-sayuran juga dan juga buah-buahan. Okey, vitamin E ni penting sebenarnya untuk kulit. Ianya juga sebagai kegunaan dia adalah pertahanan sistem kekebalan badan kita ni. Okey, membantu meningkatkan sistem kekebalan badan kita ni terhadap virus dan juga bakteria. Okey. Tapi vitamin C ni sebenarnya, vitamin E ni kalau diambil secara berlebihan pun tak boleh juga, sebab kadang-kadang dia boleh menyebabkan rasa mual, rasa nak muntah dan juga kelesuan. Sebab tu kita nak ambil apa sahaja bahan antioksidan ni kena tahulah sukatan yang diperlukan dalam badan kita. Okey, tak boleh ambil secara berlebihan. Okey. So itu adalah contoh-contoh bahan antioksidan yang boleh didapati dalam makanan. Okey. Ni adalah contoh buah apple. Okey, buah apple yang mengalami proses pengoksidaan secara tak langsung lah. Okey, so kita tengok kat sini buah apple yang dipotong. Dah potong tak makan pula. Okey, biar je terdedah pada udara. Kita akan dapati lama-kelamaan warna apple yang telah dipotong ini menjadi keperang-perangan. Ini bermaksud telah berlaku kerosakan lah pada buah apple tu. Maksudnya apple itu telah mengalami proses pengoksidaan. Okey, ini terjadi sebab ini
ini terdedah pada udara lah. So, kat udara memang ada radikal-radikal bebas yang boleh membantu proses pengoksidaan itu berlaku. So, macam mana kita nak elakkan apple ini daripada mengalami proses pengoksidaan sejurus sahaja selepas dipotong? Okey, kita boleh rendam dia dalam larutan jus limau. Okey, itu adalah salah satu contoh lah, salah satu cara lah untuk kita nak pastikan buah apple tu sentiasa cantik, sentiasa kekal fresh walaupun telah dipotong. Okey. Okey, so kita pergi pada 10.4 iaitu produk kesihatan. Okey, so kita nak tengok yang pertama, bahan aktif lah yang ada dalam produk kesihatan tu. Okey, ini adalah contoh produk kesihatan berserta dengan label bahan aktifnya lah. So, kalau kita tengok kat sini, ini adalah suplemen. Okey, kita tengok gambar pun kita tahu, gambar limau. Jadi, bahan aktif yang ada dalam suplemen ini adalah vitamin C. Okey, yang tujuannya sebagai antioksidan. Okey, bahan aktif yang utama lah. Okey, so kenapa kena ada bahan aktif ni? Sebab ini adalah komponen yang memberi kesan terhadap penyembuhan atau pencegahan penyakit. Okey, bahan aktif ini akan memberikan kesan atau tujuan yang sama walaupun digunakan dalam produk dan jenama yang berbeza-beza. Sebab tu kalau kita pergi ke farmasi, kita boleh tengok contoh kita nak cari vitamin C. Okey, bukan satu jenama saja yang ada vitamin C. Banyak jenama yang ada menjual suplemen vitamin C. Cuma kena tahulah keperluan badan awak tu. Awak nak banyak mana. Kena rujuk juga pembacaan-pembacaan kesihatan. Okay? Contoh vitamin C kita ni boleh tak ambil lebih daripada 1000 miligram satu hari. So kena baca betul-betul. Kadang-kadang ada 1000, kadang-kadang ada 500. Tengok pada keperluan badan kita. Okay? Jangan terlebih ambil sebab ianya boleh memudaratkan badan. Okey. Seterusnya adalah kadang-kadang dua atau lebih bahan aktif tidak boleh digunakan bersama kerana boleh bertindak balas dan menghasilkan kemudaratan kepada kesihatan. Okey, tentulah nanti kita akan rasa pening, muntah, loya. Cuba tengok balik pada produk kesihatan yang kita ambil sesuai ataupun tidak. Okey, sesuai ataupun tidak. Ya, kenapa kita nak kena ambil produk kesihatan ni? Tak boleh kita makan je. Kan kita kata tadi dalam makanan kita tu banyak bahan antioksidan kan. Kenapa kita nak ambil produk kesihatan? Sebenarnya tak wajib pun ambil produk kesihatan ni. Tengoklah pada keperluan badan awak tu, badan kamu. Okey, tapi disebabkan oleh keadaan kita yang dalam kita punya kehidupan seharian kita sekarang ni macam-macam masalah boleh menyebabkan kesihatan badan kita terganggu, memang kita memerlukan produk kesihatan. Okey? So, apa faktor yang menyebabkan permintaan terhadap produk kesihatan ni semakin lama semakin tinggi? Kalau kita tengok macam-macam produk sekarang ni. Kenapa permintaan semakin tinggi? Sebab ianya diambil untuk memulihkan penyakit dan mengekalkan kesihatan. Okey, seterusnya dapat menjamin tumbuhbesaran yang normal dan meningkatkan daya pencegahan penyakit. Contoh, pengambilan multivitamin dapat meningkatkan proses tumbuhbesaran kanak-kanak. Kita tahulah kan, anak-anak ni, budak-budak kecil ni kadang-kadang tak suka sayur, tak suka sayur-sayuran, tak suka buah-buahan. Jadi disebabkan oleh pemakanan mereka ni yang terlalu limited ataupun dari selera makan mereka ni yang tak berapa sukakan buah-buahan, tak berapa sukakan sayur-sayuran, padahal benda itu sangat diperlukan dalam badan kita. Okey, jadi pengambilan multivitamin adalah salah satu langkah yang diambil oleh ibu bapa lah nak meningkatkan proses pembesaran anak-anak mereka. Okey, satu lagi adalah disebabkan gaya hidup. Okey, gaya hidup masyarakat yang sibuk bekerja dan tidak mengamalkan pemakanan yang seimbang. Okey, sebab itulah diambil suplemen ataupun vitamin-vitamin ni.
Okey, contoh dah sibuk sangat, tak sempatlah nak menyediakan makanan seimbang. Okey, buahnya ke mana, sayurannya ke mana, pergi pula ke makanan, apa ni, fast food. Jadi pemakanan tu tak elok. Jadi nak kena top up lah dengan suplemen-suplemen ini untuk memaksimumkan tahap kesihatan mereka. Jadi itu sajalah anak-anak murid, tajuk kita hari ini iaitu bahan antioksidan dan juga produk kesihatan. Jadi cikgu harap awak boleh fahamlah penerangan cikgu yang sangat ringkas ni. Okey. Kita bertemu semula sebentar saja lagi dalam sesi tutorial di Google Meet. See you soon. Bye. Assalamualaikum.